Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Topik kita pada hari ini ialah asid nukleik. Okey, di akhir pembelajaran pelajar akan dapat menyatakan maksud asid nukleik dan juga dapat mengelaskan dua jenis asid nukleik yang berbeza lah. Okey, so mula-mula sekali apa yang kita nak lihat adalah apa yang dimaksudkan dengan asid nukleik. Oh my god. Okey, asid nukleik terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan juga fosforus. Okey, nukleotida terdiri daripada gula pentosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Okey, kejap lagi kita akan tengok bagaimana rupa asid nukleik. Okey, kita tengok sini. Asid nukleik terdiri daripada base nitrogen. Tadi kita tengok kat sini ada 5 jenis base nitrogen, iaitu yang pertama kita ada uracil ataupun singkatan U. Yang kedua adenina, A sebenarnya, saya lupa letak kurungan kat situ. Okey, guanina, G, timina, T dan cytosina, C di situ. Okey, seterusnya untuk gula pentosa yang terdiri daripada dua jenis iaitu deoksiribosa dan juga ribosa. Ini adalah dua jenis gula pentosa. Okey, kemudian kita juga ada dua jenis asid nukleik iaitu asid ribonukleik RNA ringkasannya dan juga asid deoksiribonukleik DNA. Okey, sebenarnya RNA ni berada di dalam DNA. Okey, kemudian kita tengok DNA dulu. DNA, kita tengok kat sini, kita ada pasangan-pasangan untuk DNA ni yang terdiri daripada dua rantaian polinukleotida. Okey, yang berbentuk helix ganda dua sebenarnya kat situ. Okey, so kenapa dia kata dua rantaian? Maksudnya dia kena berpasangan. Okey, contoh yang pertama adenina, dia mesti berpasangan dengan timina. Ataupun satu lagi kita ada guanina berpasangan dengan cytosina. Okey, ataupun ringkasan dia kita namakan AT dan GC. Adenina, timina, guanina dan cytosina. Okey, saya gunakan C untuk menggantikan S cytosina. Okey, ini sebenarnya adalah bentuk DNA helix ganda 2. Ini adalah bentuk helix ganda 2 lah. Dua lapisan yang berlingkar tu yang kita namakan sebagai helix ganda 2. Okey, ini kalau kita besarkan struktur helix ganda 2 tadi, apa yang terdapat dalam DNA ni sebenarnya ada 3 komponen utama. Yang pertama yang bulat tu fosfat. Kenapa dia bulat? Sebab tu nama dia fosfat. Fat gemuk. So dia bulat lah kat situ. Okey, gula deoksiribosa atau nama lainnya adalah gula pentosa. Kenapa kita namakan sebagai gula pentosa? Kerana ianya berbentuk pentagon. Okey, dan base nitrogen lah. Okey, RNA pula bermaksud rantai polinukleotida tunggal. Kalau RNA ganda 2, DNA ganda 2, RNA juga rantai polinukleotida tetapi tunggal. Maksudnya separuh daripada DNA tadi. Okey, so maksudnya kalau dua RNA kita gabungkan, kita akan dapat satu DNA lah. Okey, kita ada 3 jenis RNA. Okey, jadi DNA ni RNA pula yang tunggal ni. Okey, yang pertama RNA sebagai pengutus ataupun ringkasannya mRNA. Kemudian RNA pemindah, tRNA. Kenapa T? Transfer. Okey, sebab tu T lah. Okey, kemudian yang ketiga rRNA. RNA ribosom, sebab tu R untuk ribosom lah. Kepentingan asid nukleik di dalam sel. Okey, kenapa pentingnya asid nukleik? Kerana di dalam asid nukleik terdapat DNA. DNA penting untuk membawa maklumat pewarisan ataupun genetik lah. Okey, ini adalah apa yang dimaksudkan dengan DNA. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama kita ada DNA. Okey, kemudian apabila DNA membentuk ikatan dengan histone, histone ni dia tak membawa apa-apa maklumat lah sebenarnya. Tapi bila dia membentuk ikatan,
dengan DNA yang mengandung maklumat genetik tadi tu, dia akan membentuk kromosom.